Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mesti mengenal Allah. Bila dah kenal Allah, jangan nak jadi Allah. Bila sampai mengenal Allah, bila sudah mengenal Allah, jangan nak jadi Allah. Bila sudah sampai ma'rifatullah, bila sudah dan bila selesai, bila dah faham, kembalilah ke syariat. Jalankanlah syariat. Hakikat tak jalan syariatnya, batilun. Hakikat makrifat tak buat syariatnya, tak nampak syariatnya, tak tegak syariatnya, tak wujud syariatnya, tak nyata syariatnya, batal. Ada ruh, ada nyawa, ada jiwa, jasad tak ada. Gerak ruh itu tak nyata, batal geraknya. Gerak syariat jasmani tak ada ruhnya, tak ada jiwanya, tak ada nyawanya, batal syariatnya, sia-sia syariatnya. Siapa yang gerakkannya? Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah, awal-awal hukum mengenal Allah, awal-awal sekali daripada yang awal mesti kenal Allah. Tata cara nak mengenal, kena buka hadisnya, berpandukan hadis. Mana hadisnya? Hadis qudsi. Man arafaha nafsahu faqad arafaha rabbahu. Arafa rabbahu fasada jasad. Barang siapa mengenali dirinya rata-rata, insya Allah kenal Tuhannya yang nyata. Kenal Tuhannya yang nyata, binasa jasad. Tak ada jasad, hilang jasad, habis jasad, tak nyata jasad. Itu peringkat-peringkatnya. Man, siapa nak mengenal, bukan kenal. Barang siapa nak mengenal Tuhannya, mesti mengenal terlebih dahulu, mestilah dulu kenal dirinya rata-rata. Apa yang dipanggil rata-rata ni? Bunyi rata-rata ni macam mana? Jasmani, rohani, diri zahir, diri batin. Mengenal diri zahir dan mengenal diri batin. Macam mana nak mengenali diri zahir, nak mengenali diri jasmani, nak mengenali diri nyata, diri terdiri, diri nyata, diri yang berdiri, diri nyata. Macam mana nak mengenalinya? Buka hadis, buka Al-Quran. Diri zahir ni diri manusia tidak? Diri zahir ni, diri terdiri ni manusia tak? Kita ni manusia ke tidak? Mudah kan? Mengenal diri terdiri, ingatlah, ketahuilah bahwasanya diri kita ini diri makhluk, diri manusia, diri yang diciptakan, diri yang dizahirkan, diri yang didirikan. Maka buka Al-Quran surah Abasa ayat 24. Kita sentiasa mengaji mesti berpandukan Al-Quran dan hadis. Jangan di luar daripada ni. Adapun kepahamannya mengikut paham ilmu kita. Di surat Abasa ayat 24, maka hendaklah manusia itu sentiasa memperhati makanannya. Apabila mengaku faham bahwasanya diri kita ini manusia, sebenar-benar manusia, maka hendaklah memperhati makanan kita. Apa yang kita makan, ingatlah apa yang kita makan, rasalah apa yang kita makan, maka kita ketahuilah apa diri kita ini. Bila manusia tidak memperhati makanannya, maka
bukan manusia. Berpulanglah kita nak mengkaji surat ayat yang ada pada Al-Quran. Bukan menambah-nambah, bukan merubah-merubah, tapi berpulang ke pahaman, keilmuan kita, mentafsirkan surah ayat mengikut kepahaman. Sebab paham ini banyak. Ada paham syariat, ada paham tarekat, ada paham hakikat, ada paham makrifat, ada paham kalam, ada paham musyahadah, ada paham ghaib. Al-Quran itu berbagai cara penafsirannya, mengikut keilmuan kita masing-masing, bukan mengikut akal kita. Al-Quran tak boleh ditafsirkan melalui akal. Akal tak boleh mentafsirkan Al-Quran, tapi akallah yang mengikut Al-Quran. Jangan Al-Quran yang dibawa pergi ke akal, akal yang mengikut Al-Quran. Jadi apa yang sudah ditetapkan, yang sudah ada di dalam Al-Quran, kita, akal kita, ilmu kita, cara kita, pemikiran kita, tunduk dan taat apa yang sudah ada dijelaskan di Al-Quran. Jangan rubah-rubah lagi, jangan ketuk tambah lagi. Jadi carilah tafsir sebenar, ya. Yang dimaksud tafsir tu, yang dimaksud tafsir Al-Quran itu bukan alih bahasa. Tahu tafsir? Bukan translate. Tahu translate? Dari bahasa Al-Quran ke bahasa Melayu, dari Al-Quran ke bahasa Indonesia, dari bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia. Itu translate. Itu apa? Translation. Daripada bahasa Al-Quran kepada bahasa Inggris, kepada bahasa Melayu, kepada bahasa Indonesia, dan banyak lagi bahasa-bahasa yang lainnya. Itu translate Al-Quran. Paham di sini? Kalau tafsir, alih bahasa, bukan makna. Jangan tersilap. Paham makna? Al-Quran, tafsir Al-Quran itu, makna Al-Quran itu, ya, makna hakiki Al-Quran itu bukan kitab. Makna daripada Al-Quran itu bukan kitab. Al-Quran itu setelah dikitabkan, setelah ditulis, barulah dia bernama Al-Quran. Al-Quran, sebenar-benar Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, ucapan Allah, wahyu, yuha. Setelah sampai kepada Muhammad, barulah berbunyi Al-Quran itu. Daripada Muhammad disampaikan kepada Nabi Muhammad, maka berbunyilah Al-Quran itu. Dah semua habis sudah wahyu, yuha, wahyu, yuha, wahyu yang diwahyukan, barulah dikitabkan, barulah disempurnakan, dibagi baris, boleh dibaca, dibagi tajwid, harkat, ada alatnya. Membaca, mengaji Al-Quran ini, mengkaji Al-Quran ini, ada alatnya, itu kepada ahli tilawah, belajar kepada ahli tilawah. Saya bukan ahli mengkaji Al-Quran. Nah, jadi kalau tadi saya katakan mengenali diri rata-rata, mengenali Tuhannya yang nyata. Maksud kenal diri rata-rata, kenal diri zahir, kenal diri batin. Sebelum kenal diri batin, kenal diri zahir. Apa diri zahir? Manusia. Ya. Nah, kalau nak mengenal manusia, nak mengenal jasmani, kita buka Al-Quran surat Abasa ayat 24. Maka hendaklah manusia
memperhati makanannya. Berpulang mentafsirkannya, berpulang memaknainya. Jadi jangan gaduh. Kaum syariat tak sama mentafsirkan, membuka makna ayat itu dengan kaum hakikat. Kaum syariat ni ada tak? Kaum yang berilmu syariat ni ada tak? Kaum yang berkaedah syariat ni ada tak? Kaum yang berkaedah hakikat ada tak? Yang banyak sekarang ni kaum syariat tidak mengakui keberadaan kaum hakikat. Kaum hakikat tak mengakui keberadaan kaum syariat. Bertelagah terus sampailah sekarang. Kaum syariat menuduh kaum hakikat ni sesat. Kaum hakikat menuduh kaum syariat ni sesat. Ini kedua-dua kaum ini sama-sama sesat. Sebab sesat menyesatkan, sesat menuduh sesat. Akhirnya kedua-duanya sesat. Kalau dia tak sesat, dia tak menuduh, tak mentoboh orang sesat. Okey, sampai di sini faham? Itu makanya jangan mengkeji orang sesat, jangan menuduh orang sesat, jangan memfitnah orang sesat. Apabila kau sudah berucap, apabila kau sudah mengatakan, apabila kau sudah menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin, maka sudah jatuh hukum kepada kamu. Maka sudah engkau berikrar, maka engkau sudah bersumpah bahwasanya tidak ada lain yang layak dipuji. Yang dipuji hanya bagi Tuhan sekalian alam. Selain Tuhan sekalian alam tak layak dipuji. Jangan kau memuji selain Tuhan sekalian alam. Inilah makna alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kau memuji yang bukan atau selain daripada Tuhan sekalian alam, syirik jali, syirik hafi, syirik hafizun hafi. Ketiga-tiga kali kau kena. Bila syirik jali, kena ketiga-tiganya. Bila kau syirik hafizun hafi, kau terbebas daripada syirik jali. Tapi bila buat syirik jali, syirik hafi, syirik hafizun hafi, kau sudah terkena hukum syirik yang ketiga-tiga peringkatnya. Dosa perbuatan yang dibenci Allah, yang dilaknat Allah, yang tak disuka Allah adalah perbuatan syirik. Jangan sekali-sekali kau dekati syirik. Jangan sekali-sekali kau memikirkan syirik. Jangan sekali-sekali kau mengingat syirik. Jangan sekali-sekali kau memandang syirik. Allah tak pernah mengampunkan kau sampai kapanpun. Ingat, syirik tidak diampunkan, tidak dimaafkan. Apapun kamu, siapapun kamu, dari jenis golongan apapun kamu, Allah tak akan ampunkan perbuatan syirik jali, syirik hafi, syirik hafizun hafi. Tidak akan pernah diampunkan. Boleh kau syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kalam, musyahadah, gaib, sampai di tahap gaib pun kau masih kena hukum. Jangan lagi makrifat, dah batal hukum. Peringkat gaib masih kena hukum, masih tegak hukum. Kau masih terhukum. Hukum tidak pernah gugur. Hukum tidak pernah hilang. Hukum tak pernah bertambah. Hukum tak pernah berkurang. Hukum tak pernah melihat, memandang siapapun kau. Hanya Tuhan yang tak kena hukum. Lain daripada Tuhan, selain Allah, kena hukum. Jadi tidak ada cerita dah sampai makrifat, dah sampai keputusan makrifat, dah gugur hukum, dah batal hukum. Mengada-ngada engkau, jangan mengada-ngada. Ya. Yang sudah ada jangan ditiada-tiadakan. Yang tiada jangan diada-adakan. Yang sudah nyata jangan dinyata-nyatakan. Yang sudah wujud jangan diwujud-wujudkan. Yang sudah Tuhan jangan dituhan-tuhankan. Yang sudah manusia, nak dimanusia-manusiakan. Itu bukan manusia kalau dimanusia-manusiakan.